Bacaan kita pada hari ini diambil pada Injil Markus bagi 10 ayat 17 hingga ayat 1. Injil Markus bagi 10 ayat 17 hingga ayat 31. Ketika Yesus menerus perjalanannya, seorang lelaki berlari ke arah Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus, lalu bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya peroleh hidup sejati kekal?" "Mengapa kamu mengatakan aku baik?" tanya Yesus. "Tiada seorang pun yang baik kecuali Allah. Kamu tahu akan hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan beri kesaksian palsu, jangan menipu, hormatilah ibu bapamu." "Guru," kata orang itu, "sejak muda saya telah menurut semua hukum itu." Dengan penuh kasih, Yesus memandang orang itu lalu berkata, "Tinggal satu perkara saja yang perlu kamu lakukan. Pergilah, jual segala yang kamu miliki, berikan uangnya kepada orang miskin, maka kamu akan peroleh harta di surga. Kemudian, marilah, ikutlah aku." Apabila orang itu mendengar kata-kata Yesus, mukanya muram. Dia terus meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Yesus memandang pengikut-pengikutnya lalu berkata dengan mereka, "Alangkah susahnya bagi orang kaya menikmati pemerintahan Allah." Pengikut-pengikutnya terperanjat mendengar kata-kata Yesus itu. Tetapi Yesus berkata pula, "Hai anak-anakku, memang susah untuk menikmati pemerintahan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya menikmati pemerintahan Allah." Pengikut-pengikut Yesus heran mendengar kata-kata itu. Lalu mereka bertanya sesama sendiri, "Jika demikian, siapakah yang boleh diselamatkan?" Yesus memandang mereka lalu menjawab, "Hal ini mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah, kerana Allah dapat melakukan segala perkara." Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya lalu mengikut Guru." "Betul," kata Yesus, "percayalah kepadaku, sesampai meninggal rumah tangganya, atau saudara lelakinya, atau saudara perempuannya, atau ibunya, atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau ladangnya kerana aku dan kerana berita baik itu, akan menerima lebih banyak lagi pada zaman ini. Orang itu akan menerima 100 kali ganda rumah, saudara lelaki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, ladang, dan juga penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, orang itu akan peroleh hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang terdahulu." Inilah Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online pada pagi hari ini. Hari ini pastor akan kongsikan firman Tuhan daripada Injil Markus bagi 10 ayat 17 hingga ke 1. Ini kisah seorang pemuda yang kaya. Tajuk perkongsian saya hari ini adalah cerita seorang pemuda yang kaya tadi. Kaya ini akan jaga kamu, memberi kamu status, memberi kamu harta benda, dan juga memberi kamu keseronokan. Okay. Kalau tengok cerita ni nampak simple saja. Dia nampak senang, simple. Tapi dia straightforward. Dia tidak ada banyak gunakan peribahasa ataupun putar balik dan sebagainya. Okay. Tapi kalau kita tengok cerita ni, petikan ini, dia bukannya kisah tentang duit. Dia sebenarnya bukan tentang duit saja. Okay. Dia ni tentang macam mana kita boleh dapat hidup sejati kekal. Itu maksud sini. Apa yang kita harus lakukan untuk dapat hidup kekal. Dan kalau dapat hidup kekal, artinya
kita harus melakukan kehendak Allah. Okay? So pada zaman Tuhan Yesus ini, artinya kita kena mentaati 10 firman Tuhan ataupun 10 pesan yang Tuhan beri kepada kita. Okay? Jadi soalan utama sekali dalam petikan ini, kita tengok sini, dia sekali lagi sebut kamu, bukan tentang kewangan, tentang duit, tetapi apa yang harus kamu lakukan untuk mendapat hidup sejati kekal. Apa yang kamu harus lakukan untuk dapat sejati kekal. Kita tengok pemuda ini, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan soalan ini, apa yang harus lakukan untuk dapat hidup kekal. Okey, jadi kalau kita tengok petikan dalam Lukas bagi 10, seperti kamu, ini menunjukkan bahawa ini bukan kali pertama orang tanya soalan ini kepada Tuhan Yesus. Sebab dalam Lukas bagi 10 ayat 25 itu ada seorang guru Taurat sana. Dia pun tanya pada Tuhan Yesus. Guru Taurat pada Tuhan Yesus kan dalam Lukas 10 ayat 25 dia kata macam ni. Guru, apakah yang harus saya lakukan supaya dapat hidup sejati kekal? Itu guru tanya. Dia tanya soalan sama dia. Guru, apakah yang harus saya lakukan supaya dapat hidup sejati dan kekal? Soalan yang sama yang tanya. Yang pertama sekali tadi, tengok soalan yang ditanya oleh pemuda tadi, yang kaya tadi kan. Dan sekarang ini soalannya ditanyakan oleh guru Taurat tadi, ataupun pakar undang-undang orang Yahudi ketika itu. Dan apa yang Yesus beritahu kepada guru Taurat ini? Guru Taurat ini, apa yang Yesus tanya? Guru Yesus bertanya ada balik, apakah yang tertulis dalam Alkitab? Bagaimana kamu tafsirkan? Jadi guru Taurat menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan seluruh akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu jawapan yang diberikan oleh guru Taurat tadi. Okay. So Yesus pun beritahu dia, jawapan itu benar, buatlah demikian, dia kata jawapan itu benar dan buat demikian. Okay. Dan tengok apa pula yang Yesus beritahu kepada pemuda tadi, orang kaya tadi. Orang kaya tadi kan tanyakan, orang kaya tadi Yesus beritahu dia, kamu tahu perintah Tuhan, dia kata. Perintah Tuhan. Yesus beritahu, dia kata apa? Kamu tahu perintah Tuhan, dia kata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan beri kesaksian palsu, jangan menipu, dan hormatilah ibu bapamu, dia kata. Okay. Habis itu pemuda itu jawab, guru, sejak muda saya telah menurutkan semua hukum itu. Dia akui bahawa sejak muda telah menurutkan semua hukum itu. Okay. So Yesus pandang dia dengan penuh kasih. Yesus tengok dia dengan penuh kasih. Okay. Kenapa Yesus pandang dengan penuh kasih tahu? Sebab Yesus tengok dia ni orang yang setia, ada setia. Okay. Tapi Yesus beritahu dia, satu lagi yang kamu kurang, dia kata, tinggal satu perkara saja yang perlu kamu lakukan. Apa Yesus jawab? Dia kata, pergilah, jual segala yang kamu miliki, berikan uangnya kepada orang miskin, maka kamu akan peroleh harta di surga. Kemudian, marilah, ikutlah aku. Itu jawapan Tuhan Yesus. Tadi dia sudah tahu semua Taurat tadi. Jadi Yesus beritahu, satu lagi yang kamu perlukan. Kamu balik, jual semua harta kamu, habis itu duit itu bagi semua orang miskin, dan kamu akan dapat harta di surga. Kemudian kamu ikut saya, dia kata. Ikut dia. Yesus tengok dia. Okay. So jawapan yang Yesus beri kepada kedua-dua orang ni, guru Taurat tadi, orang kaya ni, jawapan yang sama. Okay. Dia beri jawapan sama. Dia kata, kasihilah Tuhan Allahmu, kata guru Taurat tadi. Kemudian ikutkan saya, kepada pemuda tadi semua. Okay. So untuk mengasihi Tuhan Allah kamu kena mengikuti dia. Dan untuk kamu mengikuti Tuhan Yesus, kamu juga harus mengasihi Tuhan Allah kamu. Dia jawapan ini dia sama saja. Orang kata
intermediate lah dalam bahasa Inggeris jawapan ini intermediate sebetulnya. Tapi ada benda yang kita tengok sini yang lebih dalam lagi daripada yang kita harus tengok daripada petikan ini. Bukan hanya jual harta benda saja dan bagi orang miskin. Bukan. Jadi di sini kita tengok bahawa untuk kamu dapatkan hidup setia kekal, untuk kita dapat hidup abadi itu, itu adalah sesuatu harta terpendam, satu treasure yang kita tidak boleh dapat melalui menyangkal diri sendiri ataupun dengan memberikan harta benda kita, tetapi kita harus mengikut Tuhan Yesus. Sampai kita balik. Pemberian ataupun karunia untuk dapat hidup jati kekal itu ataupun keselamatan kita itu adalah satu harta terpendam, satu treasure, satu perhargaan, satu benda yang sangat berharga yang kita boleh tidak dapat dengan sekadar menyangkal diri sendiri ataupun dengan memberikan harta benda kita. Tidak, tetapi kita harus terima dan mengikut Tuhan Yesus. Kita harus terima dan ikut Tuhan Yesus. Dengan ikut Tuhan Yesus. So, dengan memberi dia punya harta tadi, pemuda orang kaya ni tadi, pemuda yang kaya tadi, dia akan membuangkan ataupun menyingkirkan halangan yang menghalang dia mengikuti dan percaya Tuhan Yesus. So dengan memberi harta dia tadi, kekayaan tadi, pemuda yang kaya ni tadi telah membuangkan ataupun menyingkirkan halangan yang telah menghalang dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tengok sini, jawapannya tadi ada sama dengan orang kaya tadi, dengan juga guru Taurat tadi. So jawapan kepada orang kaya tadi, daripada orang kaya nampaknya simple. Dia tanya, Yesus tanya dia, apa kamu tahu perintah Tuhan? Dia kata, ya, saya tahu dan saya telah menyimpan semuanya. Dia kata, tapi kita tengok sini, dia bukan hanya sekadar mengelakkan melakukan kesalahan saja. Bukan melakukan. Apa yang penting sini kan, kita harus sentiasa berjaga, kan, bukan hanya mengelakkan kesalahan tadi tapi yang dikehendaki oleh Yesus ini ialah kita harus ikut Tuhan Yesus. Jadi bagi pemuda tadi, orang kaya tadi, ini adalah satu panggilan supaya dia jadi disciple ataupun jadi murid Tuhan Yesus tadi, dan inilah satu cabaran bagi dia. Dan bagi cabaran ini dia, dan beritahu kita juga bahawa untuk kita mengikut Tuhan Yesus ini, dia jadi murid dia ada kos yang kita kena bayar. Ada kos, dia sangat berharga, sangat mahal untuk jadi murid Tuhan Yesus ini. So jika pemuda ini tadi betul-betul untuk mendapatkan hidup sejati kekal tadi, kan, dia juga harus pursue ataupun mengejarkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kerajaan Allah tadi. So dalam petikan ini tadi, apa berlaku sini, orang kaya tadi itu adalah artinya dia harus kongsikan harta yang dimiliki dengan orang miskin. Dia harus berani kongsikan harta yang dimiliki dengan orang miskin. Tapi apabila pemuda ini tadi dapati bahawa untuk mengikuti Tuhan Yesus, dia perlu meninggalkan hartanya tadi. Ini jadi satu masalah kepada dia, sebab dia sangat kaya. Ini jadi satu masalah kepada dia. Dia tidak sanggup meninggalkan harta tadi. Kenapa? Sebab dalam Perjanjian Lama, kita tengok di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama, dia selalu berkata bahawa kekayaan itu difahamkan itulah satu cara Tuhan memberkati kita. So kalau kita kaya, kamu jadi kaya, itu menunjukkan Tuhan telah memberkati kamu.
Okey, dan begitu juga kalau umur kamu panjang, itu tanda Tuhan berkati kamu. Dan begitu juga kalau orang itu mempunyai anak yang banyak, itu satu blessing bagi mereka, tanda blessing. Okey, so kekayaan itu selalunya lah dia beri kita perlindungan, beri kita security, kan. Dia bawa kita keseronokan, enjoyment, dan dia boleh kita juga melakukan perkara yang baik supaya kita terus boleh dapat berkat-berkat daripada Tuhan. Itu kita tengok dalam Perjanjian Lama. Okey, tapi sekarang Yesus beritahu, kalau kamu jadi murid dia kata, kamu harus lepaskan harta duniawi kamu, harta kekayaan kamu, keselamatan kamu sini. Okey, dan juga derajat kamu, status kamu, ya. Dan kamu harus belajar percaya pada dia dan ikut saja arahan Tuhan Yesus itu. Okay. Jadi kekayaan itu memang baguslah. So, apabila kita jadi orang kaya, kan, dia buat derajah pada kita. Orang panggil kamu orang kaya dan sebagainya. Kalau dalam Malaysia mungkin orang panggil kamu datuk, panggil kamu toke, macam itulah. Itu derajah yang kamu dapat kalau orang kaya. Okay. So pemuda ni tidak sanggup untuk melepaskan itu. Tidak sanggup. Jadi Yesus beritahu dalam ayat 26, 27 sini, dia kata, pengikut-pengikut Yesus sangat heran apabila dia dengar kata-kata tadi. Kalau Yesus katakan, dia kata cukup susah orang kaya nak masuk pada kerajaan Allah. Jadi murid-murid dia kata ini, dia kata pengikut-pengikut Yesus sangat heran mendengar kata-kata itu. Lalu mereka bertanya sendiri, jika demikian, siapakah yang boleh diselamatkan? Yesus memandang pada mereka, menjawab, hal ini mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah, kerana Allah dapat melakukan segala sesuatu. Okey, itu kita tengok sini. So murid-murid heran, Yesus panggil mereka, okey, dia beritahu mereka, pada manusia benda tu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, kerana Allah mengetahui segala sesuatu. Okey, Yesus akui bahawa cukup sukar untuk kita manusia memasuki kerajaan Allah sana, sebut Allah. Okey, dan tapi bagi Tuhan tidak mustahil, kerana bagi Tuhan, kan, kita boleh masuk ke kerajaan Allah itu hanya melalui kasih kurnia-Nya saja, sebenarnya. Jadi yang paling sedih bagi pemuda ini tadi ialah dia buat keputusan untuk berpaling balik, kan. Dia tinggalkan Tuhan Yesus, dia sedih kerana dia sangat kaya. So bagi pemuda ini, dia punya kekayaan itu, lebih penting daripada hidup sejati di kekalnya tadi. Okey, dia kata. Tapi sebegitu kamu, cerita ini bukan untuk orang kaya tadi, pemuda kaya tadi, dan juga bukan juga untuk ahli Taurat yang tanya soalan ini tadi. Cerita ini adalah untuk kita semua, untuk kita semua. So untuk kita masuk kepada kerajaan surga itu, firman Allah tadi, kan, bagi kita manusia semuanya susah, sukar. Kenapa? Karena kita semua telah tinggal di dalam dosa. Kita telah jauh daripada Tuhan. Kita telah jauh daripada Tuhan Allah kita. Ya seperti unta, itulah binatang yang saya fikir yang terbesar pada zaman Tuhan Yesus dulu ada situ. Cukup sukar untuk dia masuk kepada lubang jarum. Okey, so begitu juga kita sukar untuk masuk kepada kerajaan Allah. Tetapi Yesus bagi tahu, ketika kata Yesus, dia kata, pintu untuk kita masuk kepada sana kerja adalah pintu yang kecil, dan jalan pergi sana juga adalah jalan yang sempit. Untuk terdapat hidup yang benar, hidup sejati kekal, kan, kita akan lalu jalan yang sempit dan pintu yang sempit, dan tidak damai orang yang akan dapat ke jalan itu. Dia akan nak cari. Okay? So Jesus ini dia bandingkan situasi ini dengan binatang yang paling besar pada ketika itu, kan, dengan jalan yang paling kecil itu. Okay? So bagi kita manusia, benda ni memang susah lakukan, impossible lah. Tapi dengan Allah itu tidak mustahil. Kerana Allah, kerana keselamatan kita punya salvation ini telah dilakukan oleh Tuhan Allah.
Okay, Allah. So setiap kali kita coba memasuki kerajaan Allah ataupun kerajaan surga dengan usaha kita sendiri, kita akan gagal. Kalau kita kata, oh saya layak ini merit sebagainya, saya beritahu kamu, itulah cara yang sia-sia saja. Selain daripada kasih kurnia Tuhan Allah, tidak ada seorang pun dapat diselamatkan. Okay, begitu kamu. Selain daripada kasih kurnia Tuhan Allah, tidak ada seorang pun dapat diselamatkan. Pemuda ini tadi tengok, dia mengharap, dia punya impian untuk mendapat masuk ke kerajaan Allah dengan menuruti segala Taurat tadi, atau perintah tadi, dengan cara hidup yang baik dan sebagainya. Tapi benda itu tidak boleh berlaku. Sebab setakat mana baik kita sekalipun, kita tidak boleh baik sepenuhnya. Walaupun dia tadi kata kamu jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh, tapi kita tanya diri sendiri, mungkin kita tidak membunuh orang secara jasmani, tetapi apa kata Tuhan Yesus, kalau mulut kita ini tidak bagus, kita jumpa orang, kita gunakan kata-kata tidak baik pada orang, itu juga beratkan kita sudah membunuhkan orang. Dan begitu juga kalau kita ingin saja harta orang itu, ingin covetous, itu juga menunjukkan kita ini sudah berniat mencuri. Dan begitu juga kalau kita tengok aja seorang wanita contohnya, habis itu kita mempunyai pandangan yang tidak bagus terhadap dia, itu menunjukkan kita sudah berzina. Okey, so kalau menceritakan apa berlaku, kita punya usaha untuk masuk ke kerajaan Allah tu dengan usaha kita sendiri itu tidak akan berjaya, sia-sia saja. Okey, tapi begitu kamu, betapa berkatnya kita apabila kita mengetahui bahawa kita keselamatan ini, kita punya keselamatan ini telah dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita punya keselamatan ini telah dilakukan dengan sempurna, dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. So itulah berkat yang kita dapat. Kita tengok kata-kata Yesus yang terakhir di kayu salib, dia kata sudah selesai, dia kata it's finished. Menunjukkan apa? Menunjukkan segalanya sudah berakhir, sudah komplitkan. Jadi tidak ada apa-apa lagi yang kita harus lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak, kita tidak boleh melakukan apa-apa lagi untuk pengorbanan dan sebagainya, karena Yesus telah melakukannya. Kita tengok, sepatutnya apabila Yesus telah melakukan keselamatan untuk kita di kayu salib, apa kita buat? Kita harus depa ke tangan kita dan terima saja apa panggilan Tuhan Yesus kita. Kita harus embrace, terima dia. Kenapa? Tidak ada satu lagi yang kita boleh lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Okey, jadi saya tengok pemuda tadi, dia sudah terbalik. Apabila Tuhan Yesus kata satu lagi yang kamu buat, kamu sempurna, dia kata kamu balik, jual harta kamu, begitu duit tu bagi semua kepada miskin, dan kamu akan dapat harta di surga. Kamu ikut saya. Apa pemuda itu buat? Firman Tuhan mengatakan dia sedih, kemudian dia balik tinggal ke tempat itu. Dia sedih karena harta dia banyak. Sepatutnya dia, orang kata, depa ke tangan dia, terima jemputan yang Tuhan Yesus bagi tadi, cabaran yang Yesus bagi tadi, supaya dia boleh selamat. Okey, tapi sebaliknya tadi dia tinggal Tuhan Yesus. Itu sedih bagi saya tengok, sebab dia sudah dekat kepada keselamatan datang pada dia, tapi dia sudah menjauhkan diri. Bahasa Inggeris kata so near and yet so far. Dia sudah tengok benda tu, tapi dia menjauhkan diri daripada Tuhan Yesus. Okay? Kenapa? Sebab saya ingat sekali lagi, dia utamakan dia punya kekayaan tadi, harta dia, daripada keselamatan. Dia telah utamakan dia punya kekayaan dia, harta dia daripada keselamatannya. So kita tanya diri kita sendiri. Saya kata tadi, cerita ni bukan untuk guru Taurat tadi dan juga orang kaya tadi, tetapi ini juga kita. Jadi kita tanya diri kita,
Ada tak sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita utamakan daripada Tuhan? Kita tanya diri kita sendiri pada pagi ini. Ada tak kita mempunyai sesuatu dalam kehidupan kita yang kita selalu utamakan daripada Tuhan? What do we put first? Kadang-kadang kita utamakan satu, tapi Tuhan nombor dua, nombor tiga. Kan? Banyak kita menyentuh. Apakah Tuhan nombor satu hidup kita? Is God the center of our life ataupun tidak? Jadi banyak kadang-kadang bukan kekayaan saja, boleh jadi hobi kita utamakan daripada Tuhan. Hobi kita. Bisa tu contohlah hobi. Benda tu nampaknya tidak salah. Macam kita kata hobi memancing. Jadi kita harus utamakan mancing kita daripada Tuhan. Kita dapat gaji, dapat bonus, kita beli jorannya cantik-cantik yang mahal untuk aktif mancing. Hari cuti kita sewa bot pergi mancing kat laut. Kita tidak pergi muji Tuhan. Kenapa? Kita utamakan tu. Ataupun mungkin juga hobi yang lain, seperti hobi kita bela ayam sabung. Kita utamakan ayam kita daripada Tuhan. Itu selalu. Jadi kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Terus tanyakan. Okay, so kita tanya diri kita lah. Apakah yang kamu utamakan hidupan kamu selain daripada Tuhan? Dan apakah Tuhan Allah itu jadi fokus dalam kehidupan kamu? Ataupun kita jadi pemuda tadi, kita tinggal saja Tuhan Yesus, just turn away from Him, dan kita tidak mau ikut Tuhan Yesus. Okay? Sebegitu kamu bahwa adalah sesuatu harta yang lebih besar, yang boleh bernilai daripada mahkota dan daripada takhta. Okay? Mungkin tu dalam suara hati kamu macam mana kamu hidup, dan hanya Tuhan saja boleh beri pada kamu. Okay? Jadi kita kena buat pilihan, dan pilihan yang kita buat itu akan menentukan destiny abadi kita. Okay? Satu destiny itu membawa kita kepada hidup sejati kekal, dan satu bawa kita kepada kutukan. Okay? Jadi kamu kena buat pilihan hari ini. Apa yang kamu buat hari ini, perusahaan yang buat hari ini akan menentukan kemana kamu akan pergi esoknya. So jika kamu tidak tahu siapa Tuhan Yesus, dan jika kamu tidak pernah panggil dalam kehidupan kamu, kan, hari ini saya minta kamu panggil dia lah. Berdoa pada dia. Berdoa. Senang saja. Berdoa, Allah Bapa, saya mengasihi Engkau, dan saya datang kepada Engkau, saya serah hidup saya pada Engkau, saya kasih Engkau, datang kepada hidup saya, Roh Kudus, saya mengasihi Engkau, dan datanglah kepada hidup saya. Itu saja. Okay? Kalau kamu betul-betul ingin berpatah balik kepada Tuhan, kita harus berdoa saja. Dan kalau kamu ingin berdoa lanjut saja, apabila kamu jumpa pastor pada hari-hari akan datang, kamu boleh panggil pastor untuk berdoa untuk diri kamu. Okay? So itu saja renungan kita pada hari ini. Dan ingat bahawa keselamatan kita ni, hidup meruan ini, kamu tidak boleh dapat melalui kerja yang baik, melalui apa yang kita lakukan. Okay? Itu hanya berasal pada kasih kurnia Tuhan. Kalau kita beriman, kalau kita percaya pada Dia, kalau kita terima Dia, kalau kita sanggup jadi murid Dia. Itu saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga alam kuasa, syukur dan kasih Tuhan atas renungan beri pada kami hari ini Tuhan, tentang cara kami dapat hidup sejati kekal Tuhan. Tuhan, terima kasih ingatkan kami hari ini bahawa perbuatan kami untuk mendapat hidup sejati kekal itulah sia-sia saja Tuhan, kalau kami ingat melakukan dengan perbuatan kami kalau baik. Kerana kami tahu hari ini bahawa keselamatan itu adalah kasih kurnia yang beri pada kami Tuhan, apabila kami percaya Engkau, terima Engkau, dan ikut perintah-Mu. Dan Tuhan, terima kasih hari ini ingat kami, supaya kami sanggup tinggalkan apa yang kami miliki itu untuk menjadi hamba-Mu dan menjadi murid-Mu. Terima kasih Bapa, segala syukur beri padamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur. Amin.